Hai semua, hari ini kami akan bincang kertas trial Kelantan 2023 Matematik kertas 1. Okey, so soalan 1, bundarkan 0.05798 betul kepada 3 angka bererti. Okey, kalau nak bundar jadi 3 angka bererti, so sebab kami tahu di depan kosong kami takkan kira kan. So kami start dari 5, 7, 9. Sini straight 3 angka bererti. Tapi kami tengok belakang ni dia 8. Kalau dia lebih daripada 5, kami kena tambah 1 kan. So kalau saya tambah 1, sini akan jadi 80. Okey. So jawapan saya akan jadi 0.0580. So jawapan dia akan jadi C. Sebab kalau angka bererti, yang depan ni kami tak kira. Tapi lepas ni, yang kosong ni kami akan kira. So kosong ni pun kira satu angka bererti juga. Okey, so jawapan dia C. Okey, lepas tu kami tengok soalan kedua. Beri 1 pi kosong asas 8 sama dengan 323 asas 5, cari nilai pi. Okey, maksudnya kami kena tukar yang ni, 323 asas 5 ni, kami tukar ke asas 8 dulu. Lepas tu kami compare dengan yang ni. Okey. Dan sebelum ni kami dah bincang, kalau nak tukar satu asas kepada asas lain, kami kena tukar jadi asas 10 dulu. Jadi saya akan tukar asas 5 ke asas 10. Lepas tu saya tukar ke asas 8. Okey, untuk 323 asas 5 ni, kalau kami nak tukar jadi asas 10, kami kena darab kan. So maksudnya 323 asas 5 dia akan jadi, okey, sebab saya akan tulis kuasa dekat atas, yang ni 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. So dia akan jadi 3 darab dengan 5 kuasa 2 tambah 2 darab dengan 5 kuasa 1 tambah 3 darab dengan 5 kuasa 0. Okey, jadi kami akan dapat 88. Lepas tu, kalau kami nak tukar satu asas dari asas 10 kepada asas 8, kepada asas lain, kami kena bahagikan. Macam tu. Okey, so kami kena bahagi dengan asas 8. So saya bahagi, sini saya akan dapat 11, sini kosong. Lepas tu saya bahagi lagi, saya dapat 1. 1 darab dengan 8 dapat 8. 11 tolak dengan 8 dapat 3. Okey. Lepas tu saya bahagi dengan 8, saya akan dapat 0 dan 1 saya tulis di sini. Saya baca dari bawah ke atas, saya akan dapat 1, 3, 0 asas 8. So jawapan dia, sebab kami compare pi dekat sini, so pi kami akan jadi 3. Okey. Lepas tu kami tengok soalan 3. Pi adalah faktor sepunia bagi 16 dan 36. Okey. Jika 60 ialah gandaan sepunia bagi 12 dan pi, yang manakah nilai yang mungkin bagi pi? Okey, kami tengok dulu. Faktor sepunia maksudnya yang boleh dibahagi penuh oleh nombor ni. Kalau faktor sepunia untuk 16, kami tengok 6, kami start dari 1 dulu. 1 darab dengan 16 dapat 16. Lepas tu kami tengok 2 darab dengan 8 dapat 16 kan. Lepas tu 3 tak ada. Lepas tu 4 darab dengan 4 dapat 16. Okey, 5 tak ada, 6 dan tak ada. Okey, lepas tu kami stop dekat 4 saja. Okey, lepas tu kami di sini lepas kami dah siap yang di sebelah kiri ni, kami kena start untuk yang sebelah kanan sini. Okey, untuk sebelah kanan, kami tengok 4 darab dengan berapa dapat 4. Dapat 16, 4 kan. Tapi kami tak perlu tulis dah, sebab
4 kami tulis satu kali saja. Lepas tu kami tengok 2 darab dengan 8 dapat 16 kan. So, lepas tu 1 darab dengan 16 akan dapat 16. Jadi faktor sepenuhnya untuk 16 akan jadi 1, 2, 4, 8, 16. Okey, untuk yang ni kami tengok pilihan dia dulu. 5 dah tak mungkin kan, sebab dalam faktor ni dia tak ada 5 dan tak ada 6 dan tak ada 9. So kalau kami tak buat straight, kami tak buat yang semua, okey, kami masih akan dapat jawapan dia 4. Yang ni cara untuk menjimatkan masa, sebab kertas 1 40 soalan tapi masa dia 1 jam 15 minit macam tu je kan. Okey. Lepas tu kami tengok soalan keempat. Azam mempunyai P keping duit shilling 20 sen dan Q keping duit shilling 50 sen. Okey, jumlah wang ialah 7.80 ringgit. Okey, 7.80 ringgit. 20 sen P, Q adalah 50 sen. Okey, dalam ini kami tak 1 RM sama dengan 100 sen. So, kami boleh jadikan semua ni dalam sen atau kami jadikan semua ni dalam ringgit. Okey, katakanlah saya jadikan dia sen dulu. So, dia akan jadi 20P tambah 50Q sama dengan 780. Okey. So, jawapan dia akan jadi C. Ataupun kalau kami nak jadikan dia jadi ringgit, dan dia mesti 3.8 kan. Okey. 20 kalau kami bahagi dengan 100, kami akan dapat 0.2. Jadi dia akan jadi 0.2P tambah 0.5Q sama dengan 7.8. So jawapan yang sama hanyalah C. Okey. Lepas tu kami tengok ke soalan B. Jisim sebiji guli ialah 15 gram dan jisim sebuah kotak ialah 185 gram. Anu meletakkan N biji guli ke dalam kotak itu. Jika jumlah jisim bagi kotak dan guli lebih daripada 290 gram, hitung nilai terkecil bagi N. Okey, so maksudnya yang ni jisim sebuah kotak 185 gram. Lepas tu dia letak N biji guli. Setiap biji guli tu berat dia 15 gram kan. Dan jumlah jisim, sebab jumlah, jadi saya akan tambah. Dia lebih daripada 290 gram. Okey. So saya pindah mai sana. So 15N lebih besar daripada 290. Saya tolak dengan 185. Saya akan dapat 105. So N saya akan dapat 7. So N saya sama dengan 8. Sebab N dia lebih daripada 7. So saya tak boleh pilih yang ketiga-tiga ni. Okey. Lepas tu kami tengok soalan 6. Soalan 6 ni dia Form 5 bab 1. Diberi X. Okey. Kalau metod saya akan tulis dekat sini dulu. Okey. X berubah secara langsung dengan Y dan secara songsang dengan punca kuasa Z. So macam ni saya boleh tulis straight kat bawah sini. Saya boleh tulis straight dan bawah sini X, lepas tu Y dan Z macam ni. Okey. Lepas tu dia bagi tahu awak Y sama dengan 9/4 apabila X sama dengan 1/4 dan Z sama dengan 1/4. Okey. Yang ni yang pertama. Okey, kami perlu guna info ini kami untuk cari KD kan. Sebab kami tahu untuk bab ini kami kena tukar
ikan ni jadi sama dengan K. Lepas tu kami sub masuk X saya 1/8, K, Y saya 9/4, Z saya 1/4. Untuk tekan kalkulator, kami tekan 1/8, darat dengan punca kuasa 1/4, kami akan dapat 3/2. Lepas tu, hubungan 9/4 dengan K ni, dia darabkan. So, untuk hapuskan dia, kami kena bahagi. So, yang tadi kami dapat 3/2, kami terus bahagi dengan 9/4. So, K kami akan dapat 2/3. So, kami tulis balik dalam bentuk ni, kami akan dapat X kami 2/3, Y di sini, Z kat bawah. Lepas tu, dia suruh kami hitung nilai Z. Okey, apabila Y sama dengan 45 dan X sama dengan 5. So, kami tulis X kami 5, Y kami 45, lepas tu 3 kat bawah Z. Okey, untuk kira yang ni, kami boleh tukar tempat. So, 3Z sama dengan 2, 45 bahagi dengan 5. Okey, so kami akan dapat jawapan 18. Lepas tu 14 kami bahagi dengan 3 lagi, kami akan dapat 6. So, Z kami, yang ni kami 02kan dia, kami akan dapat 36. So, jawapan dia C. Okey. Lepas tu kami tengok soalan ke-7. Ini form 3 bab 3. Okey, yang ni ROI ni. Puan Aina membeli sebidang tanah lot dengan harga RM85,000 secara tunai. Kemudian dia menjual tanah tersebut dengan harga RM120,000 selepas 10 tahun. Jumlah charge yang terlibat dalam urusan jual adalah RM1,200 yang ditanggung oleh penjual. Hitung nilai pulangan pelaburan. Yang ni ROI. ROI maksudnya yang untung bahagi dengan wang yang kami keluar semasa pada awal. Maksudnya wang yang kami keluar semasa membeli tanah tersebut. Okey, lepas tu kami akan darat dengan 100%. Okey, yang kami untung ni, yang duit yang kami jual kan. So, duit yang kami jual ni, lepas tu kami kena tolak dengan duit yang kami keluar untuk beli rumah tu. Juga 1,200 ni harga yang kami kena tanggung sendiri. Lepas tu lepas kami tolak yang wang yang kami dapat selepas tu, barulah untung yang kami dapat selepas kami tolak semua kan. Okay, lepas tu kami per dengan 85,000 kami darat dengan 100%. Jadi kami akan dapat jawapan dia A. Okey. Lepas tu kami tengok soalan ke-8. Pada satu menunjukkan sebuah kuboid. Isi padu kuboid adalah B cm padu, ungkapkan B dalam bentuk piawai. Okey, yang ni ada trik sikit sebab dia bagi cm padu. Tapi sini ada M, sini ada M. Yang ni cm sudah okey. So, kami tahu 1M sama dengan 100 cm. So, untuk tukar M jadi cm, kami kena darat dengan 100 kan. So, 0.75M sama dengan 75 cm. Okey. 0.4 meter sama dengan 40 cm. So, kalau volume ni panjang, darat lebar, darat tinggi. Sepanjang, darat dengan lebar, darat dengan tinggi, kami akan dapat 465,0. Okey, lepas tu 0,0. Lepas tu kami tahu kalau dalam bentuk piawai, syarat dia mesti yang nombor tu dia mesti besar daripada 1 dan kecil daripada 10. Jadi untuk case ni kami akan pilih di sini. Okey. Sebab saya akan pilih 4.65 sebab dia lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 10.
Lepas tu kami tengok di sini kan, sebenarnya titik dia di belakang kan. So saya kena pindah ke belakang 1, 2, 3, 4, 5. Baru macam ni saya boleh dapat yang nombor asal yang ni. Macam tu ni. Okey. Lepas tu kami tengok jawapan kami akan jadi B. Okey. Lepas tu kami tengok soalan 9. Darjah 2 di bawah. A dan 15 ialah sudut pelengkap. Diberi A dan B ialah sudut penggenap. Sudut konjugat bagi C ialah 232 darjah. Okey, untuk sudut penggenap, sudut pelengkap, maksudnya dua sudut tambah A tambah B sama dengan 90 darjah. Okey, lepas tu untuk sudut penggenap, maksudnya A tambah B sama dengan 180 darjah. Untuk sudut konjugat, A tambah B sama dengan 360 darjah. Macam tu. So, kami tengok di sini, dia bagi tahu A tambah B adalah sudut pelengkap. So, maksudnya A tambah 15 adalah 90 darjah. So, A kami akan dapat 75 darjah di sini. Lepas tu dia bagi tahu A tambah B adalah sudut penggenap. Maksudnya dia adalah 180. So 75 tambah dengan B sama dengan 180. So B saya akan dapat 105. Lepas tu dia bagi tahu sini sudut konjugat bagi C ialah 232. Maksudnya C tambah 232 dapat 360. Jadi C saya akan dapat 128. 128 dekat sini. Okey, jawab soalan suruh kami cari D. Lepas tu kami tengok di sini sebab dia satu putaran lengkap kan. Kalau satu putaran lengkap, sudut dia 360. So maksudnya kalau kami nak cari D, kami kena ambil 360 ni, kami tolak dengan 15, tolak dengan 75, tolak dengan 105 dan tolak dengan 128. So, jadi jawapan kami akan jadi A, 37. Okey, kami tengok soalan ke seterusnya. Panjang sebenar jalan yang diturut oleh syarikat bina siap ialah 19 km dan panjang sebuah peta panjang pada peta ialah 10 cm. Macam tu cara skala yang digunakan. Untuk skala kami akan ada lukisan objek kan. Lukisan kami dia 10 cm. So dalam objek kami sebelum kami kena tahu 1 km sama dengan 1 cm. Sebab 1 km sama dengan 1000 m. 1 m sama dengan 100 cm. Jadi 1 km akan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 cm. Macam tu. So dia akan jadi 190000. Lepas tu kami tengok sini dia semua jadikan dia satu kan. Maksudnya sini kami potong 10. So jawapan dia akan jadi 1, lepas tu 190000. Jadi jawapan kami akan jadi donkey. Okey. Lepas tu kami tengok soalan seterusnya, soalan ke-11. Okey, untuk yang ni kami semua tahu yang ni kan. Okey. Maksudnya di sini semua sudut sin, cos dan tangent adalah positif. Di sini
hanya ada sin yang positif, di sini hanya ada tangent yang positif, di sini hanya ada cos yang positif. So kami tengok soalan ni, dia bagi tahu cos kami negatif. So maksudnya sudut saya ni dia akan dalam sukuan 2 ni kan. Ni sukuan 1, sukuan 2, sukuan ketiga, sukuan keempat. So jawapan kami mesti dalam sukuan kedua dan sukuan ketiga. Dan kami tahu kalau dalam sukuan kedua, sudut kami akan jadi 180, kami tolak dengan sudut rujukan. Kalau dia sukuan ketiga, dia akan jadi 180 tambah dengan sudut rujukan. Macam mana nak cari sudut rujukan? Kami terus guna ini. Di sini dia bagi tahu cos X sama dengan negatif 0.5234. So sudut rujukan kami akan guna simbol alpha kan. Alpha dia akan jadi cos negatif 1, 0.5234. Dan perhatikan saya tak tulis negatif ni dalam sini. Sebab apa? Sebab negatif ni dia digunakan untuk kami tahu di mana sudut dia berada di. Negatif ni cuma untuk kami tahu sudut ni dia sedang negatif. So dia berada di sukuan yang berapa. So kalau kami nak tekan kalkulator, kami tak boleh tekan negatif ni. Okey, lepas tu kami akan dapat alpha ni sama dengan 58.44 darjah. So kami tengok untuk sukuan kedua, kalau kami guna 180 tolak dengan yang ni, kami takkan dapat jawapan kan. Okey, so kami tentukan dia di sukuan ketiga. So untuk sukuan ketiga, kami ambil 180 tambah dengan 58.44. Kami akan dapat jawapan dia donkey. Jawapan dia akan jadi donkey. Okey. Lepas tu kami tengok soalan seterusnya, soalan ke-12. PQRSV ialah sebuah pentagon sekata dan STUV ialah satu rhombus. Okey, kalau pentagon sekata maksudnya semua sisi dia adalah sama. Kalau sisi ni sama, maksudnya dia adalah satu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki kan. So kami tahu di sini sudut dia berapa kan. Sebab kami ada formula N tolak 2 darab dengan 180 tolak dengan N. Yang ni untuk cari sudut. Setiap sudut untuk poligon yang sekata. Okey, so dia akan jadi 5 tolak 2 darab dengan 180N bahagi dengan 5. Kami akan dapat 108. Okey, lepas tu kami guna untuk cari yang sini, kami guna 180 tolak dengan 108, kami bahagi dengan 2, kami akan dapat 36. So sini jadi 36. Sini jadi 36. Lepas tu kami tengok di sini S ni, sebab S ni tengok garis dia terus straight ke dua sudut yang lain. Maksudnya 3 region ni, misalnya 3 region A, B, C ni dia adalah sama saiz. So kalau sama saiz, sudut dia pun akan jadi sama. So dia akan jadi 108 bahagi dengan 3. Dia akan jadi 36 juga. Lepas tu untuk rhombus, sudut dia dekat sini, dia pun sama dengan 36. So kalau 33 kami tambah, dia akan dapat 108. So jawapan dia akan jadi A. Okey, lepas tu kami tengok soalan ke-13. Dia bagi tahu kalau min ialah 14, suruh kami cari Y. So kami kena tahu formula min dulu. Formula min maksudnya Fx bahagi dengan F. X ni titik tengah, F ni frekuensi.
Okay, lepas tu kami tengok dulu macam mana nak cari titik tengah. Titik tengah untuk yang ni, dia guna 0 tambah 4 bahagi dengan 2, akan dapat 2. Tu titik yang ni. 5 tambah dengan 8 bahagi 2, dapat 7. Yang ni 10 tambah 14 bahagi dengan 2, dapat 12. Yang ni dapat 17. Yang ni dapat 22. So, kami tengok fx bahagi dengan f kan. Kami guna formula ini. So, fx 4 darab dengan 2 tambah 2 darab dengan 7 tambah 7 darab dengan 12 tambah y darab dengan 17 tambah 8 darab dengan 22. So, total dia 4 tambah 2 tambah 7 tambah y tambah 8. Dia akan jadi 21 tambah y. Ini dia sama dengan 14. Okey. Lepas tu, di sini saya sambung semua yang angka semua ni. Saya sambung semua. Dia akan jadi 282 tambah 17y. Lepas tu yang ni saya darab ke atas. Dia akan jadi 294 tambah 14y. Okey, lepas tu saya pindahkan yang ni ke sini. Dia akan jadi 17 tolak dengan 14. Jadi 3y. Lepas tu 282 saya pindah ke sana. Okey, dia akan jadi 294 tolak dengan 282. Kami akan dapat 12. So, y kami adalah 4. Jawapan dia B. Okey, lepas tu kami tengok soalan ke-14. Antara yang berikut yang manakah bukan merupakan proses pengurusan kewangan? Okey, jawapan dia B. Yang ni kami kena rujuk buku teks form 4 bab 8. Okey. Lepas tu kami tengok soalan ke-15. Baja 4 menunjukkan graf garis bagi jumlah wang yang disimpan oleh dia di sebuah bank dalam tempoh 5 tahun. Nyatakan jumlah wang yang disimpan pada tahun 2019. Kami tengok 2019. Dia di sini. Okey. So, kami tengok 2 kotak 1,500. Maksudnya satu kotak akan jadi 750 kan. Beza dia akan jadi 750. So, sini saya akan dapat 4500 tambah 750. Jadi, saya akan dapat jawapan dia C. 5250. Okey. Lepas tu, kami tengok soalan 16. Antara ketaksamaan yang berikut yang manakah mempunyai titik 1, 5 sebagai suatu penyelesaian. Ini kami tengok di sini. Dia ada 2 jenis. Dia ada 3x tambah 5y dan 3x tolak 5y. So, kami kira dulu. 3x tambah 5y sama dengan 3 darab dengan 1 tambah 5 darab dengan 5. Jadi, kami akan dapat 28 kan. 28. So, kami tahu A dan B dah salah sebab 28 dia lebih besar daripada 22. Okey, lepas tu 3 darab dengan 1 tolak 5 darab dengan 5 dapat negatif 22. So, kami tahu dalam satu garis lurus kami tulis negatif 1, negatif 2, bla bla bla, negatif 22, negatif 25. So, negatif 22 dia lebih besar daripada negatif 25. So, soalan kami akan dapat, jawapan kami akan dapat C. Okey, soalan seterusnya dia cakap graf yang mempunyai golong dan berbilang tepi, hitung V. V ni dia darjah kan. Dan kami tahu darjah sama dengan 2i, 2 kali tepi dia. So, kami kira tepi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kami guna 7 darab dengan 2. Kami akan dapat
14. Okey. Lepas tu kami tengok soalan ke-18. Berdasarkan raja 6 di bawah, tentukan nilai P. Okey, kami tengok di sini. Okey, dia satu bercabang kan. Kalau 8 dia dekat sini, dia bercabang jadi 4 dan 4. Maksudnya dia akan pisahkan kepada 2 nombor. So, dari sini kami tengok 4 tambah 4 akan jadi 8. So, kalau sini 8 saya pisah lagi, saya sini akan jadi 4 kan. Okey, lepas tu 4 saya di sini, dia pun pisah mai sini. So, 4 dia akan jadi 2 darab dengan 2. So, sini jadi 2. So, P dia akan jadi 4 tambah dengan 2. Kami akan dapat 6. Okey. So, soalan ke-19. Jumlah jualan untuk 5 bungkus nasi lemak dapat RM150. Kalau jumlah jualan bagi 100 bungkus akan dapat RM300. So, dalam sini kami tahu 1 bungkus, kami tahu RM3. Antara yang berikut manakah merupakan andaian yang paling sesuai? Yang ni form 5 bab 8. Okey. So, nasi lemak yang dijual adalah menyelerakan. Yang ni kami tak tahu sebab jumlah bungkus yang dijual setiap hari adalah tidak sama kan. Jadi, pembeli bukan seorang yang cerewet. Yang ni kami pun tak tahu. C. Harga nasi lemak adalah sama bagi setiap bungkus yang dijual. Jawapan dia C sebab kami tahu 50 darab dengan 3 dapat 150. 100 darab dengan 3 dapat 300. So, jawapan dia adalah C. Okey, lepas tu kami tengok soalan ke-20. Nani membeli X meter kain langsir dengan harga RM7 semeter dan Y meter kain batik dengan harga RM15 semeter. Jika dia bayar RM130, bungkapkan bakinya dalam sebutan X dan Y. Maksudnya yang ni duit dia kan, dia tolak dengan 7X tolak dengan 15Y. Jadi jawapan dia akan jadi B. Okey.